بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء على الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وارزقنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أهينا على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أتنا ما أتيت لعبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الصالحين. بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد كل حرف كتب وكتب عبد الآبدين ودهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. Ustaz Zafir, lag line problem Kejap saya keluar balik, saya masuk balik. Maaf kita mula balik sebab line problem tadi, saya tukar line internet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء على الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. اللهم أتنا ما أتيت لعبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم وعلوم شيخنا في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Taala, kita boleh sambung lagi pengajian kitab Al-Urjuzatul Mi'iyah fi zikri hali ashrafil bariyah. Urjuzah Al-Mi'iyah 100 rangkap fi hali ashrafil bariyah, pada menceritakan tentang diri baginda sebaik-baik makhluk.
Alhamdulillah kita berada pada rangkap yang ke-70. InsyaAllah rangkap ke-70. Wa aqdu raihanata fi dhil khamisah summa banu lihyana bada'as sadisah. Bada'as sadisah. Rangkap 70 wa aqdu raihana. Wa aqdu raihana fi dhil khamisah. Perkahwinan dengan Raihanah pada tahun kelima. Perkahwinan dengan Raihanah pada tahun yang kelima. Ini di atas satu pandangan lah. Raihanah ni Bani Quraidah. Bani Quraidah. Dikatakan Nabi berkahwin dengan Raihanah. Cuma pandangan yang kuat, Raihanah ini ialah hamba perempuan baginda sallallahu alaihi wasallam. Thumma banu lihyana bad'as sadisah. Kemudian Banu Lihyan pada permulaan tahun yang ke-6. Kemudian Banu Lihyan, ai ghazwatu Banu Lihyan, peperangan Banu Lihyan, ai fi bad'is sadisah, pada permulaan tahun yang ke-6. Jadi pada tahun ke-6 Hijrah, Nabi SAW bergerak ke tempat pembunuhan Ashabur Raji'. Kalau kita ingat sebelum ni, saya tersebut pada tahun yang ke-3, baginda SAW menghantar 10 orang sahabat. Apabila ada satu kumpulan ni, kabilah Banu Lihyan ni meminta kepada Rasulullah untuk Nabi hantar muallim, orang yang mengajar mereka tentang agama Islam. Maka Nabi menghantar 10 orang. Antaranya, yang mana ketuanya ialah Asim bin Thabit. Tapi tengah-tengah perjalanan di tempat yang bernama Ar-Raji', tiba-tiba mereka diserang hendak sehingga semuanya terbunuhlah pada akhirnya. Yang mana 8 orang terbunuh di tempat tersebut, kemudian 2 orang dibawa ke Mekah dan dijual. Jadi Nabi sedih dengan pengkhianatan tersebut. Kemudian tahun yang ke-6, Nabi membawa para sahabat seramai 200 orang pergi ke tempat pembunuhan sahabat Nabi tersebut di Ar-Raji'. Tapi bila Nabi sampai di sana, Banu Lihyan tidak ada. Mereka dah tahu Nabi datang, mereka lari. Mereka lari menyembunyikan diri. Jadi akhirnya tidak berlaku peperangan lah. Jadi Nabi SAW pun balik ke Madinah Al-Munawwarah. Antara doa yang Nabi doa ketika ini, bila Nabi nak sampai ke Madinah, Nabi doa aibun taibun li rabbina hamidun a'udzu billahi min wa'sa'i safar wa ka'abatil munqalab wa su'il manzar fil ahli wal mali. Ini doa lah. Kalau contoh kita balik kampung, kita boleh doa. Ini antara doa sunnah yang kita boleh baca bila kita nak masuk kawasan kampung kita. Aibun taibun li rabbina hamidun a'udzu billahi min wa'sa'i safar wa ka'abatil munqalab wa su'il manzar fil ahli wal mali. Aibun taibun, kami kembali dalam keadaan bertaubat. Rabbina hamidun, dalam keadaan memuji Tuhan kami. A'udzu billahi min wa'sa'i safar, aku berlindung daripada kegusaran safar, keresahan safar. Wa ka'abatil munqalab, dan buruk tempat kembali. Wa su'il manzar, dan buruk penglihatan pada keluargaku, fil ahli wal mali, dan pada hartaku. Ini antara doa sunnah yang kita boleh baca lah. Aibun taibun li rabbina hamidun a'udzu billahi min wa'sa'i safar wa ka'abatil munqalab wa su'il manzar fil ahli wal mali. Kemudian wa ba'dahu, selepas daripada peristiwa Bani Lihyan, istisqa'uhu. Istisqa', Nabi minta hujan. Istisqa', Nabi minta hujan. Jadi
berlaku pada tahun ke-6 juga, berlaku satu kemarau lah di Madinah Al-Munawwarah. Maka Nabi SAW ajak para sahabat untuk solat sunat istisqa. Yang mana kita belajar dalam kitab fiqh bagaimana sunnahnya orang yang datang untuk solat sunat istisqa ini datang dalam keadaan pakai pakaian lusuh, nak tunjukkan kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sunnah bawa sekali binatang-binatang pergi tempat solat sunat istisqa. Dan budak-budak dan orang tua letak datang bawa sekali, tapi dia asingkanlah di belakang orang yang lemah dan sebagainya. Nak tunjukkan apa? Nak tunjukkan kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan baginda Rasulullah SAW, Nabi solat sunat istisqa, kalau di Madinah sekarang ni dipanggil kawasan musalla. Nama kawasan tersebut kawasan musalla. Tempat Masjid Al-Ghamamah, lokasi Masjid Ghamamah tu, itulah tempat baginda sallallahu alaihi wasallam solat sunat istisqa, solat sunat hari raya, solat sunat solat fardu jenazah. Di situ tempat Nabi pilih. Kawasan lapang. Kalau di Masjid Nabawi ni kita lokasinya, kalau di ini apa, Kubah Hijau, diberi di kawasan belakang lah, sebelah kanan. Kubah Hijau, kawasan Masjid Ghamamah. Kawasan itu dipanggil kawasan musalla. Musalla maksudnya tempat solat. Kalau kita jumpa lah hadis disebut musalla. Ni kalau kita jumpa lah hadis disebut musalla, maksudnya tempat itulah tempat kawasan Masjid Ghamamah. Kalau ikut makna literal, makna bahasanya musalla ni tempat solat. Tapi sebenarnya dia dah diistilahkan kepada tempat kawasan Masjid Ghamamah sekarang ni. Sebab ada satu hadis Nabi sebut, ini mumtiruna, tempat turun hujan, wa musallana li'idina, ini juga tempat kami solat, tempat kami solat untuk hari raya. Kerana sunatnya bila kita nak solat sunat hari raya atau sunat istisqa ni, kita buat di kawasan lapang. Buat di kawasan lapang. Kalau tempat kita mungkin stadium, kita nak buat solat sunat hajat, solat sunat istisqa di kawasan lapang. Solat sunat hari raya itu sunnahnya macam tu. Tapi tak salah buat dalam masjid. Cuma baginda Rasulullah SAW nak pilih kawasan lapang. Jadi kawasan lapang itu dipanggil kawasan musalla. Lokasinya sekarang ni di kawasan Masjid Ghamamah. Kan di sana ada banyak masjid. Masjid Ghamamah, Masjid Abu Bakar, Masjid Ali, dan di depan belakang Masjid Ghamamah tu ada Masjid Umar bin Khattab. Kerana tempat-tempat itu dipilih oleh Nabi dan para sahabat untuk solat sunat hari raya. Masjid Abu Bakar di kawasan Masjid Ghamamah tu ialah tempat pilihan Abu Bakar menjadi imam ketika solat hari raya. Masjid Sayyidina Ali, tempat yang mana Sayyidina Ali pilih untuk jadi imam untuk solat hari raya. Masjid Umar Al-Khattab, Masjid Sayyidina Umar, lokasi yang Sayyidina Umar pilih untuk solat sunat hari raya. Masjid Ghamamah, tempat Nabi pilih untuk menjadi imam ketika solat sunat hari raya. Dan Masjid Abu Bakar, Masjid Ali dan Masjid Umar ni sebenarnya itu lokasi yang Nabi pilih juga untuk jadi imam ketika solat sunat hari raya. Jadi bila mana datang pemerintahan Abu Bakar pilih lokasi tersebut kerana dia tahu bahawa Nabi pernah jadi imam di sini. Sayyidina Ali pilih lokasi yang lain. Tempat itu juga Nabi pernah pilih untuk menjadi imam solat sunat hari raya. Sayyidina Umar pun sama. Bukannya Sayyidina Umar sendiri pilih tempat yang dia suka. Sayyidina Abu Bakar pilih tempat dia suka. Tidak. Mereka ni pun pilih lokasi yang Nabi pernah menjadi imam di lokasi tersebut. Jadi Masjid Ghamamah ni dinamakan Masjid Ghamamah kerana ketika Nabi solat sunat istisqa, tengah-tengah solat turun hujan. Yang mana kita teraturlah Ghamamah ini awan mendung. Tengah-tengah solat awan mendung datang. Ketika belum selesai solat sunat istisqa, maka turun hujan kepada penduduk ahli Madinah Al-Munawwarah. Maka dipanggil masjid tu Ghamamah, masjid awan. Jadi Nabi SAW pada tahun ke-6 berlaku kemarau di Madinah, Nabi solat sunat istisqa. Dia pergi ke kawasan tersebut, kawasan musalla tu, dipanggil kawasan solat tu, kawasan tanah lapang. Nabi solat di situ. Solat sunat istisqa dan turun hujan. Dan tempat itu juga di Masjid Ghamamah tu tempat yang Nabi solat fardu jenazah ke atas An-Najashi. Bila sampai berita kematian An-Najashi, Raja Habsyah, Nabi pun ajak para sahabat untuk solat jenazah ghaib. Jadi solat fardu jenazah ghaib ni kali pertama dilaksanakan di
Masjid Al-Ghamamah. Jadi pada tahun ke-6 istisqa'uhu. Nabi solat sunat istisqa'. Wa Dzuqara. Dan peperangan Dzuqara. Perangan Dzuqara ni ataupun dipanggil Ghazwah Al-Ghabah. Ghazwah Al-Ghabah, nama lain peperangan Dzuqara. Dia boleh baca Dzuqara boleh. Zuqurut boleh. Tu bukan du, tu zu. Ya, betulkan nuskhah tu. Bukan du ni, zu. Za. Dzuqara boleh, Zuqurut boleh. Ataupun Zuqurat boleh. Ini 3 bacaan lah bagi nama tempat. Nama tempat ni dia bukan ikut kaedah nahwu ataupun saraf. Dia berdasarkan sama'i, kita dengar. Kita kena rujuk mu'jam lah. Bagaimana Arab menamakan nama tempat tersebut. Sebab itulah asma' ni la tu'allal. Nama-nama ni bukan kita boleh buat illah. Kenapa kita tak boleh persoalkan kenapa kamu namakan dengan nama ni? Kita kata salah nahwu, salah saraf dan sebagainya. Tak, nama ni dia berdasarkan sama'i. Ikutlah kita nak menamakan apa pun dengan benda tersebut. Cumanya dianjurkan kita kalau kita nak namakan anak, kita namakan dengan perkataan yang mempunyai makna yang baik. Kalau ada makna yang buruk, kita tukar kepada makna yang baik. Tapi kalau lah sekali nama tu tidak ada apa-apa makna, kita tak perlu kita persoalkan kenapa nama kamu tidak ada makna. Tak boleh ni kena ubah, tak. Al-asma' la tu'allal, nama ni tidak boleh kita ilalkan. Kita datangkan ilah kenapa. Tidak semua nama tu mestilah kita kata mempunyai makna tersendiri ataupun mempunyai betul dari sudut nahwu dan saraf. Walaupun kadang-kadang tak betul. Contoh Daniel, nama masyhur sekarang ni Daniel dan sebagainya kan. Ada makna dalam bahasa Arab. Cari makna. Kalau jumpa, alhamdulillah. Setakat saya baca, saya tak jumpa makna bagi Daniel. Tapi dah orang nak namakan anak dia dengan Daniel, terserahlah. Boleh. Jadi cuma yang sunnahnya kita namakan dengan nama yang punya makna yang baik, nama-nama orang soleh, nama-nama para nabi, kan. Jadi itu sunnahnya. Cuma kalaulah ada nama yang tidak mempunyai makna dan tidak menyamai dengan apa-apa nama nabi, maka terserahlah kepada ibu bapa, tidak salah. Tetapi kalaulah mempunyai makna yang buruk, kena ubahlah. Zaniyah, perempuan berzina. Yelah makna buruk, takkanlah kita nak bagi anak kita orang panggil dengan penzina. Jadi kena ubahlah kalau lafaz tu mempunyai apa-apa makna yang buruk lah. Tapi asma' la tu'allal, kalau tidak ada makna pun tidak ada masalah. Jadi cuma cara sebutannya, sebab itulah nama ni kena sebutan ni kena rujuk sama'i lah. Bagaimana orang Arab menamakan tempat tersebut. Macam mana dia menamakan tu. Disebut macam mana. Tu kena tengok mu'jam dah. Dia dengar orang Arab sendiri. Oh tempat ni yang betulnya nama dia sekian. Apa orang tua kita sebelum sebut tempat yang nama, contoh Demik. Demik kan. Demik, kita kata Demik ni apa maksud dia? Tak boleh ni kita letak nama tempat ni Demik sebab tak ada maksud. Boleh tak kita kata macam tu? Ni, tak boleh sebab nama la tu'allal. Asma' la tu'allal. Nama ni tidak dielahkan. Dah orang nak namakan tempat tu Demik. Orang pegang nama sampai ke hari ni. Cuma kita nak tahu bacaan Demik ke Demuk ke Demak tu, kena tanya orang tempat tu lah. Kena tanya orang, dulu kamu tahu tak nama tempat ni Demik ke Demuk ke Demak? Demik. Demik. Ni, setengah-setengah tempat tu. Ni, contoh, Jeli kan. Jeli. Kalau tanya Kelantan memang panggil Jeli. Tapi orang tak tahu Jeli ke nama tempat ni. Salah lah Jeli. Yang betul sebutannya Jeli. Kenapa kata sebutan ni? Tanya orang Kelantan lah. Tanya ke tempat tu lah. Sebutannya Jeli. Betul tak? Cuma makna apa? Walaupun tak ada makna pun, terserah lah. Tidak ada masalah. Boleh. Cuma cara sebutannya tu, kena tanya orang tersebut, tempat tersebut. Ataupun contohlah kalau ada kamus. Nama-nama tempat di Malaysia berserta dengan cara sebutannya, bagus. Dia orang boleh terus rujuk kamu tersebut, tahu cara sebutannya sekian. Boleh. Sama juga dalam bab ni, kurut ke, qurat ke atau qarat ke,
Itu berdasarkan pelbagai periwayatan dalam kitab sirah menyebut sebutan-sebutan tersebut. Wazukurat ataupun zukurut ataupun zuqarat ni peperangan yang mana berlaku satu panggil serangan lah oleh musyrikin ketika tu, namanya Uyainah bin Hisn. Uyainah bin Hisn daripada kabilah Ghatfan menyerang unta ternakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada pelihara unta di kawasan pinggir kota Madinah sebanyak 20 ekor unta. Al-liqah dia panggil. Liqah ni unta yang ada susu lah. Ada susu. Jadi unta ni ternakan Nabi SAW dijaga oleh Abu Zar Al-Ghifari. Dijaga oleh Abu Zar Al-Ghifari di pinggir kota Madinah. Pada mulanya Abu Zar minta dengan Nabi lah, ya Rasulullah, lantik aku sebagai penjaga unta kamu, pengembala unta. Pada mula Nabi tak bagilah. Sebab Nabi kata apa? Uyainah ni menunggu-nunggu untuk menyerang kawasan pinggir kota Madinah. Dan Nabi pun sebut, seolah-olah aku merasakan anak kamu akan dibunuh dan isteri kamu akan diculik. Tapi tetap Abu Dzar Ghifari kata, aku tetap nak jaga. Serahkan tugas aku itu kepada aku. Akhirnya Nabi bagilah tugas tersebut untuk jaga unta Nabi 20 ekor di pinggir kota Madinah. Dan benda yang Nabi kata tersebut betul-betul berlaku. Sebanyak 40 orang musyrikin bersama dengan Uyainah bin Hisn serang unta Nabi SAW di pinggir kota Madinah Al-Munawwarah. Dan akhirnya dibunuh anak Abu Zar Al-Ghifari dan diculik isteri Abu Zar Al-Ghifari. Seperti yang telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila peristiwa itu berlaku, Salamah bin Aqwa, seorang sahabat Nabi ni, pergi ke masuk kota Madinah, sebut kepada kota Madinah, teriak, menjerit, kata, Al-Faza, Al-Faza, diserang, kita diserang. Maka Nabi SAW kata, kamu pergi dulu, kejar mereka, aku akan panggil sahabat-sahabat yang lain. Antara sahabat yang paling awal, Nabi panggil sahabat untuk kejar Uyainah bin Hisn ni ialah Miqdad bin Aswad. Jadi Salamah bin Aqwa tadi pergi kejar musuh. Yang hebat ni Salamah bin Aqwa ni, ni kita jangan dengar lah. Salamah bin Aqwa ni kehebatan dia lari laju. Dia ni ada busur, ada pemanah. Dia panah kuda-kuda Uyainah bin Hisn. Tentera-tentera Uyainah bin Hisn ni dia panah. Sehingga kan akhirnya mereka ni melepaskan bekalan-bekalan makanan mereka kerana berat nak bagi kuda lalu gerak cepat. Mereka melepaskan bekalan makanan mereka ni agar mengelakkan daripada dikejar oleh Salamah bin Aqwa. Tapi Salamah bin Aqwa tu bagi kelebihan dia lari laju. Dia panah, bila mana musuh nak berpaling nak serang Salamah pun lari. Kemudian bila musuh pergi, dia kejar lagi. Dia kejar-kejar, dia panah lagi. Sehingga sampai di lereng bukit ni, Salamah naik ke atas bukit tu, lempar batu daripada atas. Nak melambatkan tentera Uyainah bin Hisn 40 orang. Akhirnya datanglah pertolongan baginda SAW dengan para sahabat sehingga menyebabkan berlaku pertempuran. Sehingga akhirnya semua unta Nabi dilepaskan, mereka pun lari ke kota Mekah. Ni musyrikin. Ni antara kelebihan Salamah bin Aqwa. Dia kata ana bnu Aqwa wal yawmu yawma rudda. Ana bnu Aqwa wal yawmu yawma rudda. Aku ni anak Aqwa, hari ni ialah hari kehancuran bagi kamu semua. Tu. Beraninya dia seorang diri dia. Seorang diri dia saja. Bila mana musuh nak kejar dia lari. Musuh tak dapat kejar.
Bila mana musuh paling nak lari, dia pun kejar-kejar, dia panah sehingga melambatkan pergerakan mereka. Sehingga Rasulullah datang dengan para sahabat, sempat untuk kejar ni. Sehingga berlaku pertempuran, akhirnya mereka pun meninggalkan unta-unta Nabi SAW. Jadi terselamatlah unta tersebut dan isteri Allahumma salli ala isteri Abu Dzar Al-Ghifari. Cuma anak Abu Dzar Al-Ghifari mati ketika dalam serangan tersebut. Kemudian tu Dzulqa'dah, perangan Dzulqa'dah. Kemudian wasudda an umratihi lamma qasad. Wasudda an umratihi lamma qasad. Wasudda ay wasuddan nabiyyu, dan dihalang Nabi an umratihi, daripada umrahnya Nabi sallam, lamma qasad, ketika Nabi menuju, ay lamma qasad ila Makkah, ketika Nabi menuju ke Mekah untuk melakukan umrah, Nabi dihalang untuk melaksanakan umrah. Ini berlaku pada tahun ke-6 juga. Sehingga berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam ni bermimpi. Pada mulanya bermimpi Nabi tawaf di Baitullah, Nabi melaksanakan umrah dengan para sahabat. Dalam keadaan para sahabat ni ada yang botak muhalliqin, ada yang rambut pendek muqassirin, dalam keadaan pendek. Maksudnya Nabi mimpi Nabi dan para sahabat selesai melaksanakan umrah di Mekah. Sehingga bila Nabi bangun daripada tidur, Nabi ceritakan mimpi tersebut kepada para sahabat. Dan Nabi ajak para sahabat untuk pergi ke Mekah untuk melaksanakan umrah. Walaupun dalam ketika ini Nabi dengan para sahabat, dengan musyrikin ini tengah bermusuh, tengah berperang. Tapi sebenarnya orang Arab ni tak boleh larang mana-mana orang yang mahu datang ke Mekah untuk melaksanakan umrah, walaupun mereka bergaduh sekalipun. Sebab kemuliaan tanah haram Mekah, bila orang masuk ke Mekah untuk melaksanakan ibadat, mereka tidak ada hak untuk melawan orang tersebut. Jadi Nabi pergi dengan para sahabat, Nabi panggil ramai sahabat untuk datang ke Mekah. Orang Arab Badui Nabi panggil, tapi orang Arab Badui ketika tu orang Arab yang masih Islam buka bagi alasan. Mereka kata, pergilah, kami ni sibuk nak uruskan keluarga kami, nak uruskan tanaman kami, nak uruskan rumah kami dan sebagainya. Dan mereka bagi alasan tak mahu ikut Nabi SAW. Jadi akhirnya yang pergi dengan Nabi SAW ketika tu 1,500 orang sahabat. Ada yang mengatakan 1,400 orang sahabat. Pergi ke Mekah bersama dengan Rasulullah SAW. Berihram di Dzulhulaifah, atau sekarang ini dipanggil Bir Ali. Kemudian pergi ke Mekah. Sehingga dekat dengan Mekah ni, dekat kawasan Hudaibiyah, unta Nabi Al-Muqaswa duduk, tak mahu bergerak. Nama tempat tersebut Saniyatul Mirar. Secara tepatnya nama tempat tu Saniyatul Mirar. Unta Nabi Qaswa berhenti di Saniyatul Mirar ni, dekat Hudaibiyah, kawasan Hudaibiyah, sebelum masuk Mekah. Jadi Nabi suruh bergerak, tak bergerak-bergerak. Jadi kata, unta Nabi ni tak mahu berjalan ke? So, Nabi pun kata, yang menyekat unta ini berjalan ialah yang menyekat gajah Abrahah nak masuk Mekah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala menyekat peristiwa berlakunya penyerangan gajah Kaabah, begitu juga Allah Taala menyekat daripada baginda SAW berperang dengan Quraisy di Mekah. Sebab Quraisy ni menanti-nanti untuk berperang dengan Nabi di Mekah. Jadi menghalang peristiwa tersebut, akhirnya unta Nabi Qaswa ni tak bergerak di tempat tu Saniyatul Mirar. Hingga Nabi pun palingkan ke arah yang lain. Nabi singgah berhenti di Hudaibiyah. Jadi bila Nabi berhenti di Hudaibiyah, musyrikin ni hantarlah, Quraisy ni hantar wakil dia nak tahu betul-betul, walaupun mereka dah dapat berita Nabi datang ni dalam keadaan berihram, dalam keadaan pedang ni tak keluar daripada sarungnya. Maksudnya datang tak mahu perang. Pedang ada tapi sebagai pertahanan diri saja. Duduk dalam sarung masing-masing, tidak terhunus keluar. Jadi mereka patutnya dah tahu, tapi mereka tak yakin betul kan Nabi nak buat umrah ni. Jadi mereka pun hantarlah wakil-wakil mereka. Hantar wakil mereka. Budail. Antaranya Budail Al-Khuzai.
wakil tanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, nak masuk Mekah ni atas tujuan apa? Budail bin Waraqah Al-Khuzai ni tanya Nabi. Nabi kata kami nak buat umrah, kami tak mahu berperang. Maka Budail ni pun balik bertemu dengan Quraisy. Kata Nabi, Muhammad datang ni bukan nak berperang, nak buat umrah. Tapi Quraisy tak percaya. Kamu ni daripada kabilah Khuza'ah. Kabilah Khuza'ah ni berbaik dengan kabilah Banu Hashim. Jadi kami tak percaya kepada kamu, Budail. Kemudian dihantar pula yang kedua, Hunais. Hantar Hunais. Nabi kenal Hunais ni daripada kabilah Ahabish. Yang mana kabilah Ahabish ni, mereka ni memang mengagungkan syariat haji ni, ibadat haji ni. Mereka tengok saja haiwan-haiwan korban kan, mereka akan rasa gerun. Mereka betul-betul membesarkan manasik haji. Jadi bila Nabi dah tahu Hunais nak datang ni, Nabi kata kita letak haiwan korban kita ni, kita letak di depan. Lepas tu pakak-pakak kita ramai-ramai sebut labbaik Allahumma labbaik. Jadi bila mana Hunais datang, bila dengar orang sebut labbaik Allahumma labbaik, nampak pula binatang-binatang yang telah ditanda untuk disembelih di tanah haram, maka Hunais pun rasa lembut hati. Tanya Nabi Muhammad, kata datang nak buat umrah? Ya, datang nak buat umrah. Maka Hunais pun balik berjumpa dengan Quraisy. Kata Muhammad datang betul-betul nak buat umrah. Tapi Quraisy kata kamu ni orang Arab, orang Badui. Kamu tahu apa-apa. Dia hantar orang lain pula. Dia hantar Mas'ud As-Saqafi. Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Urwah bin Mas'ud ni pemimpin Taif. Orang pandai diplomatik. Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ni pemimpin Taif. Dia hantar untuk negotiate dengan Nabi. Datang, Urwah tanya Nabi nak buat apa. Kata nak buat umrah. Lalu Urwah bagi cadangan. Aku cadangkan kamu ni tak perlu buat umrah. Kau balik tempat kamu. Sebab aku tengok Quraisy ni yang betul-betul bersedia nak berperang dengan kamu. Kaum kamu ni akan lari bila bertembung. Lepas tu marahlah. Orang Islam kata kami takkan lari. Kami takkan sekali lagi. Jadi Urwah pun balik berjumpa dengan Quraisy. Kata, aku rasa kamu perlu terima apa yang ditawarkan oleh Muhammad. Kerana aku ni, Urwah kata aku ni pernah pergi berjumpa dengan Kisra, Raja Parsi. Aku pernah pergi berjumpa dengan Kaisar, Raja Rum. Aku tak pernah lihat orang yang mana diagungkan seperti Muhammad. Sahabat Muhammad ni bila Muhammad ambil wuduk, mereka akan tadah air wuduk nak Muhammad. Bila Muhammad bercakap, mereka tundukkan kepala mereka. Dengar apa yang nak Muhammad cakap. Jadi aku tak pernah lihat orang yang betul-betul agungkan ketuanya melebihi daripada sahabat Muhammad mengagungkan Muhammad. Jadi terimalah apa yang diminta oleh Muhammad. Bagi dia masuk Mekah untuk buat umrah. Tapi Quraisy tak puas hati juga dengan kata-kata Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Maka Nabi Muhammad pun hantarlah wakil Nabi Muhammad. Selepas 3 wakil dihantar, 3 wakil Quraisy dihantar kepada Nabi Muhammad SAW. Budail, kemudian Hunais, kemudian Urwah. Baru Nabi hantar Sayyidina Uthman bin Affan. Nabi hantar Sayyidina Uthman. Uthman sebutlah. Hajat Nabi datang ke sini bukan untuk berperang. Tapi Quraisy tak bagi Nabi masuk ke Mekah. Tapi Quraisy kata, Uthman, kalau kamu nak tawaf di Kaabah, silakan. Kami bagi kepada kamu. Tapi kami tak bagi kepada Muhammad dan pengikutnya yang lain. Kamu nak pergi tawaf, tawaflah. Nak selesaikan umrah kamu, pergilah. Tapi Sayyidina Uthman kata apa? Kalaulah Nabi Muhammad, aku tidak akan tawaf selagi mana Nabi Muhammad tidak dapat tawaf. Lalu Uthman pun ditangkap dan ditahan. Kemudian tersebar berita yang mana Sayyidina Uthman telah dibunuh. Maka terjadilah Bai'atul Ridwan. Perjanjian Ridwan. Maksudnya sahabat-sahabat berjanji, letak tangan masing-masing, kata kita akan berperang dengan Quraisy sehingga titisan darah terakhir, membalas dendam di atas pembunuhan Sayyidina Uthman. Itu Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan dinamakan perjanjian Ridwan kerana mencari redha Allah. Perjanjian Ridwan. Dan pokok yang dilakukan perjanjian itu di bawah satu pokok itu pun dinamakan Syajaratul Ridwan. Pokok Ridwan.
Kerana berlaku perjanjian Ridwan di bawahnya. Jadi kita baca wa bai'atul ridwan awal yang pertama, di mana qabla bai'atul Hudaybiyah. Yang pertama dengan mana qabla bai'atul Hudaybiyah, sebelum daripada perjanjian Hudaybiyah. Jadi perjanjian Hudaybiyah lain, perjanjian Ridwan lain, jangan samakan. Bai'atul Ridwan, sahabat dan Nabi buat perjanjian. 1,500 orang sahabat ni buat perjanjian untuk membalas dendam di atas pembunuhan Sayyidina Uthman. Perjanjian Hudaybiyah, Bai'atul Hudaybiyah, perjanjian Nabi dengan musyrikin untuk melakukan gencatan senjata 10 tahun. Banyak lagi lah nanti saya sebut. Terma syarat perjanjian Hudaybiyah. Jadi perjanjian Hudaybiyah selepas daripada itu. Bila mana orang musyrikin takut ni, mereka akan diserang oleh Nabi Muhammad, maka mereka pun hantar wakil untuk melaksanakan perjanjian Hudaybiyah. Jadi perjanjian Ridwan ni awal. Perjanjian yang pertama, kalau dalam naskah saya ni ula lah. Ula. Wa bai'atul Ridwan ni ula. Lebih tepat ula lah kan, yang pertama. Sebab bai'ah tu muannas. Betul tak? Bai'atul Ridwan ni ula ialah perjanjian yang mula-mula. Sebelum daripada perjanjian Hudaybiyah. Habis. Wa bana fiha biraihanata. Hadza buyina. Wa bana fiha, dan Nabi bersedudukan, maksud duduk bersama. Pada tahun yang ke-6 ni Nabi duduk bersama dengan Raihanah. Hadza, dan ini ni hadza buyina ni, diterangkan. Telah diterangkan. Ini takmil bait lah. Ini dijelaskan. Benda ni telah dijelaskan bahawa Nabi pada tahun ke-6 Nabi duduk bersama dengan Raihanah. Wa furidal hajju bi khulfin fasma'hu, dan difardukan haji itu bi khulfin, dengan khilaf. Jadi ada yang kata tahun yang ke-6, ada kata tahun yang lain lah. Jadi khilaf bi khulfin ni khilafun fi tauqiti, khilaf pada menentukan tarikhnya. Cuma ada pandangan kata kefarduan haji ni tahun yang ke-6. Fasma'hu, maka dengarkanlah ini. Ini pun takmil al-bait, nak sempurnakan bait saja. Maka dengarlah ini, dengarlah benda aku sebut ni. Difardukan haji ni berlaku khilaf padanya. Wa kana fatu Khaybarin fi sabi'ah. Jadi kemudian masuk tahun yang ke-7. Jadi selepas daripada perjanjian Ridwan, bila sahabat dah bersetuju dah nak dendam ke atas kematian Sayyidina Uthman, maka musyrikin pun hantarlah Suhaib bin Amru. Musyrikin hantar Suhaib bin Amru yang mana buat perjanjian dengan Nabi SAW. Perjanjian sebut pertama, berlaku gencatan senjata antara Nabi dan Quraisy 10 tahun. Tak boleh berperang. Kemudian mana-mana orang yang pergi ke Mekah tidak perlu dikembalikan. Yang ketiga, mana-mana orang yang pergi ke Madinah, pergi ke arah pihak Nabi, perlu dikembalikan. Dan keempat, diberi pilihan. Mana-mana kabilah sama ada nak masuk bawah pihak Nabi ataupun masuk bawah di side pihak Quraisy. Diberi kebebasan. Boleh. Dan kabilah-kabilah yang berada di pihak Nabi tidak boleh memulakan peperangan ke atas kabilah yang berada di bawah pihak Quraisy. Begitu juga kabilah yang berada di pihak Quraisy tidak boleh melakukan serangan ke atas kabilah yang berada di bawah pihak Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perjanjian Hudaybiyah ni nampak macam berat sebelah. Sebab apa? Orang yang pergi ke Mekah tidak boleh dikembalikan. Maksudnya orang yang murtad, contohnya lari daripada Madinah, berlindung di Mekah, orang Mekah tak perlu kembalikan. Quraisy tak perlu kembalikan orang tersebut. Tapi penduduk Mekah yang melarikan diri daripada Mekah pergi ke pihak Nabi perlu dikembalikan. Nampak macam berat sebelah. Tapi Nabi tanda tangan juga. Nabi terima. Nabi setuju. Baru selesai perjanjian sebut, datang seorang sahabat Nabi, Abu Jandal. Abu Jandal ni anak siapa? Anak Suhaib bin Amru, wakil Quraisy untuk buat perjanjian Hudaybiyah tersebut. Jadi bila selesai perjanjian, Suhaib nampak anak dia datang.
Padahal anaknya dia telah kurung kat rumah. Dia turun kat rumah dia di Mekah. Tiba-tiba anak dia dapat selamatkan diri. Bila dengar Nabi Muhammad dah ada di Hudaibiyah, maka Abu Jahal ni cepat-cepat tanggalkan ikatan dia, keluar daripada rumah, pergi ke Nabi Muhammad dengan harapan untuk berada bersama dengan Rasulullah. Sebab Abu Jahal telah lama beriman, tapi ayah dia kurung di rumah. Dia dengar Nabi sudah ada di Hudaibiyah, dia larikan diri daripada rumah dia. Sampai di Hudaibiyah, ayah tengok dia. Muhammad, masa inilah kamu nak tunaikan janji kamu yang telah dimeterai pada perjanjian Hudaibiyah. Maka akhirnya Nabi Muhammad ni suruh Abu Jandal ni patah balik ke Mekah. Patah balik, pergi ke rumah ayahnya balik. Pergi ke rumah Suhail balik. Macam mana sahabat nak menanggung perasaan ketika tu? Rasa buat sebelah ada perjanjian, tiba-tiba datang sahabat dia yang dah lama jadi tebusan atau kita katalah tahanan di rumah ayahnya sendiri yang masa tu Suhail ni kafir kan. Masa tu lah kemudian masuk Islam. Masa tu Suhail ni musyrik. Ni sahabat kita contohnya berada di pihak baru lepas melamatkan diri, tiba-tiba Nabi suruh patah balik. Bagaimana perasaan sahabat tu? Lagilah sahabat ni rasa tak boleh terima perjanjian tersebut. Tapi Nabi terima perjanjian Hudaibiyah. Jadi bila mana begitu, Abu Jandal pun terpaksa balik ke rumah ayah dia. Balik ke rumah ayah dia, sedih lah. Ingatkan dapat menyelamatkan diri, tapi terpaksa diarahkan untuk kembali ke rumah ayah dia. Dia balikkan kembali ke Mekah. Jadinya Allahumma salli ala Muhammad, bila Nabi tahu dah memang tahun tersebut, antara isi perjanjian Hudaibiyah, Nabi tak boleh melaksanakan umrah pada tahun tersebut, tahun ke-6 ni. Nabi perlu datang tahun hadapan baru boleh buat umrah. Sebab Quraisy ni tak boleh tengok lah, nampak macam dia ni menyerah dengan Nabi Muhammad. Akhirnya syarat dia kata tahun ni tak boleh datang. Kalau nak datang buat umrah juga datang tahun depan. Jadi akhirnya dah Nabi kata kita dah tak boleh buat umrah tahun ni. Kita kena dam ihsar dia panggil. Bila kita terhalang daripada melaksanakan umrah, maka kena potong rambut dan tahallul, niat keluar daripada ihram dan sembelih kambing bagi denda. Nabi bersuruh sahabat ni untuk tahallul, tapi sahabat ni tak mahu tahallul. Sahabat ni tak mahu tahallul, seolah tak bersetuju dengan perjanjian tersebut. Akhirnya Nabi pun masuk ke kemah Nabi, tanya pandangan isteri Nabi ketika tu ada bersama Nabi, Ummu Salamah. Ummu Salamah kata, wahai Rasulullah, aku cakap kamu pergi depan-depan sahabat kamu tu, kamu tunjukkan kamu tahallul depan para sahabat dan kamu sembelih binatang. Kalau kamu buat terus, sahabat lain tak akan buat. Jadi bila Nabi dengar pandangan tersebut, Nabi pun keluar, Nabi pun tahallul dan Nabi pun sembelih binatang depan para sahabat lain. Bila nampak benda tersebut, sahabat pun walaupun berat hati dan Nabi dah buat sendiri, Nabi tak arahkan, Nabi buat terus depan sahabat-sahabat. Akhirnya mereka pun mengalah, mereka pun buatlah dengan keadaan berat hati, mereka tahallul, mereka sembelih binatang. Akhirnya baliklah ke Madinah Al-Munawwarah. Sebelum masuk Madinah turun ayat, Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepada kamu dengan kemenangan yang nyata. Bila turun ayat tu, sahabat ni macam pelik lah. Kita menang apa? Kita ni punya kalah. Perjanjian apa berat sebelah? Kita menang apa di Hudaibiyah? Tapi ayat Quran tu, Inna fatahna laka fatham mubina. Kami telah berikan kamu kemenangan dan kemenangan yang nyata. Jadi peliklah sahabat. Apa relevannya ayat sebut dengan benda yang berlaku? Tapi betul. Kalau tengok hikmahnya, bila berlaku perjanjian Hudaibiyah, Quraisy tak boleh melakukan serangan ancaman kepada orang Islam selama 10 tahun. Dalam tempoh tersebutlah, bila mula perjanjian Hudaibiyah, Nabi pun hantar surat kepada raja-raja. Raja Rom, Raja Parsi untuk minta mereka beriman. Dan raja lain lagi, Kaukis, raja di Oman. Ada yang beriman, tapi ada yang tolak surat Nabi SAW. Dan orang Islam bebas untuk melakukan dakwah. Pergi bercerita tentang Islam, nak berjumpa kabilah-kabilah lain cerita tentang Islam. Orang di Mekah pun bebas nak cerita tentang Islam pada penduduk Mekah. Yang mungkin selama ni, orang Mekah ni dia tutup hati. Tak mahu dengar apa-apa tentang Islam. Tapi bila dah Quraisy dah melakukan perjanjian Hudaibiyah, dah berjanji tak akan melakukan ancaman, maka orang seperti ni tak tahu, tak mahu dengar, boleh dengar apa yang diceritakan oleh
penduduk Mekah tentang Islam. Orang Islam yang berada di Mekah cerita tentang Islam mereka dengar. Dan orang sekitar Madinah pun dengar, ni dah tidak berlaku ancaman daripada Quraisy. Sebab itulah bila mana tahun ke-8, bila berlaku pembukaan kota Mekah, sebamai 10,000 orang sahabat datang nak buka kota Mekah. Sehingga akhirnya musyrikin di Mekah ni menyerah kalah. Menyerah kalah. Kenapa? Kerana 10,000 orang datang nak buka kota Mekah. Kenapa? Tahun ke-8. Kenapa tahun ke-8? Bukankah 10 tahun perjanjian gencatan senjata? Ini berlaku kerana berlaku pengkhianatan. Satu kabilah daripada kabilah Quraisy ni menyerang kabilah yang berada di pihak Nabi Muhammad SAW. Bila mereka menyerang, Quraisy pula membantu dengan senjata, maka terputuslah. Batallah perjanjian Hudaibiyah. Itu Nabi bawa ke bala tentera sebanyak 10,000 orang tentera datang nak masuk Mekah. Akhirnya mereka Quraisy menyerah kalah dan buka kota Mekah. Nampak tak? Dalam masa tempoh 2 tahun sahaja. Tahun ke-6 perjanjian Hudaibiyah, tahun ke-8 pembukaan kota Mekah. Tahun ke-6 1,500 orang sahabat. Tiba-tiba tahun ke-8 Nabi datang dengan 10,000 orang sahabat. Berlipat kali ganda orang masuk Islam. Kenapa? Kerana perjanjian Hudaibiyah. Jadi inna fatahna laka fathan mubina tu kemenangan nyata bukan Fatu Mekah tuan-tuan. Tapi ialah disebabkan perjanjian Hudaibiyah barulah berlakunya Fatu Mekah, pembukaan kota Mekah. Wa bai'atur ridwan ula wa bana fiha birayhanata khadabuyna wa furidal hajju bi khulfin fasma'hu wa kana fathu Khaybarin fis sabi'ah. Dan adalah berlaku pembukaan Khaybar pada tahun yang ke-7. Ni termasuk tahun yang ke-7 ni. Pada tahun ke-7 berlaku pembukaan Khaybar. Jadi kita tahu mastermind di sebalik peperangan Khandaq ialah Yahudi. Yahudi yang di Khaybar, ketuanya Huyai bin Akhtab datang dengan pemimpin Yahudi yang lain, datang bertemu dengan Quraisy. Minta untuk Quraisy serang Nabi Muhammad, mereka akan bagi dana kepada Quraisy. Yahudi ini juga pergi berjumpa dengan Ghatafan, minta untuk serang Nabi Muhammad di Madinah, mereka akan bagi dana. Sehingga terkumpul sampai 10,000 orang tentera azab, tentera musyrikin serang kota Madinah. Tapi mereka akhirnya menyerah kalah, balik ke kota Mekah dan balik ke tempat masing-masing lah. Jadi orang yang mengatur ni ialah Yahudi. Di pada tahun ke-7 ni dah Quraisy dah tak boleh buat apa-apa dah. Dia buat perjanjian dengan Nabi Muhammad, gencatan senjata. Dan sekarang ni Nabi boleh fokus kepada Yahudi. Nabi pergi ke Khaybar dengan para sahabat. Nak buka kota Khaybar. Khaybar ni saya tak pernah sampai lah. Khaybar ni. Tapi kita tengok gambar lah. Masih lagi ada sisa tinggalan kubu-kubu Khaybar. Khaybar ni ada tiga kubu besar. Yang dalam Khaybar ni, dalam tiga kubu besar ni ada kubu-kubu yang lain pula. Pada zaman Nabi dia panggil Hisnun Natah, Husunun Natah, Husunu Katibah, Husunu Syak. Ni 3 kubu-kubu besar di Khaybar. Husunun Natah, Husunul Katibah, Husunul Syak. 3 kubu besar. Dalam kubu ni pun ada banyak kubu pula. Husunun Natah, Husunul Katibah, Husunul Syak. Jadi baginda Rasulullah SAW bila sampai di Khaybar, kepung kubu ni tak mampu untuk cuba masuk ke dalam. Kubu Yahudi di Khaybar ni kuat. Sehingga akhirnya masa mengepung tersebut, pada satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab berjaya tangkap seorang Yahudi. Bawa jumpa Nabi SAW. Yahudi ni kata, in amantumuni, kalaulah kamu ni bagi aku janji untuk selamat, janji keamanan, aku akan tunjuk cara untuk masuk ke kubu tersebut. Maka akhirnya Nabi pun bagi keamanan kepada Yahudi ni. Yahudi pun ceritalah cara nak masuk ke kubu Husnul Natah. Husnul Natah yang pertama, Husnul Natah. Kubu-kubu di An-Natah. Kubu-kubu Natah. Jadi Nabi pun sebut, esok ni nak berlaku serangan, Nabi kata apa? Esok aku akan serahkan Panji. Maksudnya yang menjadi ketua, esok ialah orang yang mana cintakan Allah dan Rasul dan Allah pun cintakan orang tersebut.
Esok nak mulakan taktikal serangan ke atas kubu ni mengikut apa yang diajar oleh Yahudi yang ditangkap tu. Nabi pun kata esok aku akan serahkan Panji ni, maksudnya aku akan jadi latih ketua yang akan memimpin kita. Orang tersebut ialah orang yang cintakan Allah dan cintakan Rasul, dan Allah dan Rasul pun cintakan orang tersebut. Jadi orang Islam masa tu malam tu tak boleh tidur, fikir ya Allah, akulah yang jadi ketua, akulah yang ketua. Sayyidina Umar kata apa? Aku tak pernah nak jadi ketua seumur hidup kecuali pada malam tu. Nampak sahabat Nabi ni. Sayyidina Umar kata, aku tak pernah mengharapkan imarah kecuali pada malam tu je aku mengharapkan imarah. Aku mengharapkan untuk jadi ketua. Sayyidina Umar kata, aku tak pernah berangan nak jadi ketua. Tak pernah menginginkan pemerintahan jadi ketua kecuali pada malam tu. Kenapa? Kerana Nabi kata yang akan jadi ketua esok orang yang cintakan Allah, yang cintakan Rasul, dan Allah pun cintakan orang tersebut, dan Rasul pun cintakan orang tersebut. Maksudnya siapa-siapa Nabi lantik jadi ketua, orang tu memang Nabi sendiri yang isytihar, Nabi iktiraf orang tersebut betul-betul cintakan Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul pun cinta orang tersebut. Jadi sahabat dia pakatlah berhajat angan-angan nak jadi ketua. Esok tiba-tiba Nabi kata, mana Ali? Mana Sayyidina Ali? Mana Sayyidina Ali? Jadi sahabat kata, ya Rasulullah, Ali ni armat. Mata Ali ni, panggil apa? Armat ni tak nampak. Labu mata. Tak luka. Tak nampak mata. Armat. Keceng, bahasa Kelantan kata keceng. Tahulah kena apa, debu ke apa. Tapi masa tu Sayyidina Ali sakit mata. Armat, sakit mata. Maka Nabi kata panggil juga dia. Ingat ke bila kata sakit mata, Nabi nanti orang lain. Nabi suruh panggil juga Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun datanglah dibawa oleh sahabat. Akhir Nabi buat apa? Nabi ludah. Nabi sapu di atas, ke atas kedua mata Sayyidina Ali. Tiba-tiba mata Sayyidina Ali pulih seperti biasa. Nabi pun lantik Sayyidina Ali jadi ketua. Allah. Dan jadi habislah angan-angan orang lain jadi ketua. Nabi lantik Sayyidina Ali jadi ketua. Maksudnya istihar satu iktiraf daripada Nabi. Sayyidina Ali inilah orang yang cintakan Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul pun cintakan dia. Akhirnya dengan pimpinan Sayyidina Ali, Husunun Natah mampu diceroboh, mampu dibawa orang Islam mampu masuk ke dalam kubu tersebut. Akhirnya Yahudi ni pun lari ke Husunu Asyak, kubu-kubu Syak, kubu-kubu nama Syak, Husunu Syak, kubu yang kedua. Lepas tu orang Islam serang lagi kubu yang kedua, acur kubu kedua, pergilah kubu yang ketiga, Husunul Katibah, kubu Katibah. Akhirnya orang Islam dapat masuk pada Husunul Katibah. Akhirnya orang Islam menang peperangan Khaybar. Dalam perang Khaybar ni orang Islam meninggal mati syahid seramai 15 orang, dan orang Yahudi mati seramai 93 orang. Orang Islam mati syahid 15, orang Yahudi mati 93 orang. Wa hazru lahmil humuril ahliyah fiha wa mut'atin nisa'i radiyah. Pada tahun ke-7 ini juga wa hazru, ay hazru maknanya bertahrim lah, pengharaman kan. Pengharaman lahmil humuril ahliyah fiha. Pengharaman daging humurul ahliyah, keldai, fiha, padanya, pada tahun yang ke-7. Humurul ahliyah maksudnya keldai lah. Haram makan daging keldai. Humur ahliyah ni jinak ni. Keldai jinak ni, humur ahliyah. Jadi diharamkan daging keldai pada tahun yang ke-7. Ketika tu masa perang Khaybar ni orang Islam ketika tu duduk ambil daging keldai ni sembelih, dia masak daging keldai. Bila tahu turun ayat pengharaman daging keldai ni, daging ni, terus mereka pun cuah. Bercuahkan semua periuk-periuk yang ada daging keldai. Wa mut'atin nisa ar-radiyah. Dan diharamkan juga ataf pada lahmi. Wa hazru mut'atin nisa ar-radiyah. Dan diharamkan mut'ah perempuan yang buruk. Ar-radiyah ni mut'ah yang ar-radiyah. Perbuatan mut'ah yang keji. Diharamkan perbuatan mut'ah perempuan yang keji pada tahun yang ke-7. Jadi sebenarnya
pada jahiliah mut'ah ni boleh. Awal Islam pun dibolehkan. Pada mula-mula lah. Pada tahun yang ketujuh inilah diharamkan mut'ah. Mut'ah ni kahwinan kontrak lah. Kahwin tapi ada masa tempoh waktu. Contoh 10 hari ke, ikut dia lah bagi kontrak. Sebulan ke. Lepas sebulan kita bukan lagi suami isteri contohnya. Itu mut'ah. Seperti yang diamalkan oleh Syiah lah. Tapi dalam Islam sebenarnya telah diharamkan perbuatan mut'ah ini pada tahun yang ketujuh ketika berlaku perangan Khaybar. Larangan mut'ah ke atas perempuan. Summa ala ummi Habibah aqad wa mahruha anhun Najasyi naqad. Summa aqad. Kemudian aqad. Aqadan nabiyyu. Nabi berkahwin dengan ala ummi Habibah. Summa aqad an-nabiyyu ala ummi Habibah. Tapi dengan perantaraan siapa? An-Najasyi. Nabi berkahwin dengan Ummi Habibah. Yang Ummi Habibah ketika ni berada di mana? Di Habsyah. Yang mana Nabi mewakilkan An-Najasyi untuk mengahwinkan Nabi SAW dengan Ummu Habibah. Summa aqad alahum wa mahraha anhun Najasyi naqad. Ai naqad an-Najasyi membayar Najasyi ni akan maharnya anhu, menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Najasyi yang mana membayarkan mahar kepada Ummu Habibah menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasumma, kemudian 76, wasumma fi syatin biha hadiyah summa istafa safiyatan safiyah. Wasumma fi syatin, kemudian diracun, summa diracun baginda Nabi SAW fi syatin ay bi syatin dengan seekor biri-biri biha hadiyah, yang dibuat hadiah dengannya. Nabi SAW ketika selepas selesai perangan Khaybar, Nabi dihadiahkan dengan syah. Syah ni bukan semua juga. Bukan seekor kambing, tapi dihadiahkan dengan zirak. Zirak ni bahagian poha. Poha kambing. Yang mana ditanya tentang bahagian mana yang paling bersuka. Jadi orang kata bahagian poha. Maka diletakkan racun di bahagian poha, diberikan kepada Nabi SAW. Nabi sempat makan, Nabi sempat gigit. Kemudian ni mukjizat Rasulullah. Daging tu boleh bersuara yang mengatakan bahawasanya ianya diracun. Lalu Nabi pun terus ludah kembali apa yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang letak racun ni? Siapa yang letak racun ni? Yahudi. Perempuan Yahudi namanya Zainab binti Haris. Jadi bila panggil Zainab binti Haris ni orang Yahudi ni, kenapa kamu letak racun? Dia jawab, in kana nabiyan lan yadurrahu wa in kana kadhiban arahanallahu minhu. Dia kata apa? Kalau betul dia nabi, racun ni tidak akan mudaratkan dia. Tapi kalau dia menipu, in kana kadhiban, kalau dia menipu, arahanallahu minhu, Allah Ta'ala merehatkan kita semua daripadanya. Ini kata-kata Yahudi. Bila dengar kata-kata tersebut, Nabi pun memaafkan Yahudi tersebut. Zainab binti Haris. Tetapi selepas daripada itu, Zainab tetap dikisas. Kenapa? Kerana ada sahabat namanya Bishri bin Barra yang sempat makan bahagian yang diracun. Akhirnya Bishri bin Barra ni meninggal dunia, mati. Lalu dikisaskan di atas kematian Bishri bin Barra ni, perempuan ni Zainab binti Haris. Lalu Zainab binti Haris dibunuh kisas, bunuh balas, sebab perbuatan dia telah menyebabkan Bishri bin Barra meninggal dunia.
Dan racun tersebut yang Nabi sempat gigit tu, racun itulah yang membawa kepada meninggalnya Nabi SAW. Tapi bukan pada tahun ke-7, pada tahun yang ke-11 lah, hijrah. Nabi meninggal dunia kan, akibat kesan daripada racun-racun tu. Gigit sikit dah kata kuat tak kuat racun yang diletakkan di bahagian pohon tersebut. Kata kuat tak kuat sehingga kan racun tu bagi kesan setiap hari pun Nabi. Jadi hikmahnya ulama kata untuk Nabi dapat mati syahid. Untuk Nabi dapat gelaran mati syahid juga. Sebab apa? Nabi mati juga menyebabkan kesan daripada gigitan Nabi dengan racun yang ada pada pohon tersebut. Summastofa Sofiyah. Kemudian Nabi memilih Sofiyah. Nabi memilih perempuan bernama Sofiyatan. Nabi memilih seorang perempuan yang terpilih. Summastofa Sofiyatan. Sofiyah. Nabi memilih seorang perempuan yang terpilih. Nabi pilih perempuan terpilih iaitu Sofiyah selepas peperangan Khaybar. Sofiyah ni siapa? Anak kepada ketua Yahudi yang namanya Huyai bin Akhtab kan. Namanya Sofiyah. Nabi kahwin dengan Sofiyah pada tahun yang ke-7. Lepas selesai peperangan Khaybar. Summa atat wa man baqi muhajiran wa aqdu maimunata kanal akhirah. Kemudian datang siapa ni? Summa atat. Atat ni, domain atat ni kembali kepada Ummu Habibah. Tanda domain ni berjauh tu. Hiya ni, Hiya Ummu Habibah. Ni. Dan datanglah Ummu Habibah waman baqiya, dan sesiapa yang terbaki, yang tersisa dalam keadaan muhajiran, dalam keadaan berhijrah, datang ke Madinah. Maksudnya siapa ni? Orang yang berada di Habsyah. Sebelum ni kita sebut dah ada dah sebahagian orang di Habsyah datang ke Madinah. Tapi kesemuanya datang bila? Selepas perang Khaybar. Ni Ummu Habibah dan orang yang masih lagi berada di Habsyah semua datang ke Madinah pada tahun ke-7 selepas daripada peperangan Khaybar. Ja'far bin Abi Talib, kemudian Asy'ariyun daripada kabilah Asy'ariyah yang berasal dari Yaman, Abu Musa Asy'ari dan sebagainya, datang ke Madinah pada tahun ke-7 selepas perang Khaybar. Wa aqdu maimunata kanal akhirah, dan Nabi berkahwin dengan Maimunah pada tahun ke-7 juga. Kanal akhirah, dan akad perkahwinan dengan Maimunah inilah perkahwinan yang akhirah, yang terakhir sekali. Ni isteri Nabi yang terakhir sekali dikahwini ialah Maimunah. Wa qablu islamu Abi Hurairah wa ba'du umratul qada asy-syahirah. Ai wa qablu. Qablu apa ni? Kalau kita ngaji nahwu apa? Qablu ni kita baca qablu. Kalau baca qablu maksudnya kita hazaf mudhafun ilaih, kita niat lafaz dia. Ai wa qablu Khaybar. Tulis. Wa qablu Khaybar. Dan sebelum Khaybar, sebelum berlaku perangan Khaybar,
Islamnya Abu Hurairah, wa ba'du Khaybar, dan selepas peperangan Khaybar berlakunya umratul qada asy-syahirah, umrah qada yang masyhur. Sebab tahun ke-6 kan Nabi dihalang melakukan umrah. Tahun selepas, tahun ke-7. Tahun ke-7 ni selepas Khaybar, Nabi pun qada balik. Maksudnya Nabi melakukan umrah yang tidak dapat buat pada tahun yang ke-6. Nabi melaksanakan pada tahun yang ke-7. Quraisy bagi izin Nabi masuk ke Mekah, Nabi melaksanakan umrah, Nabi pun balik ke Madinah Al-Munawwarah. Warusla fil Muharram al-Muharram arsalahum ilal muluki fa'lami. Waruslu fil Muharram al-Muharram. Waruslu. Ini sini rusla kan. Kitab saya waruslu. Ni. Dan bermula utusan-utusan fil Muharram, pada bulan Muharram yang dimuliakan. Muharram al-Muharram, bulan Muharram yang dimuliakan. Jadi dihantarkan utusan-utusan Nabi SAW, ataupun kita kata mimbabi istigol kan. Arsalahum ay arsala wa arsala rusula fi Muharram al-Muharram arsalahum ilal muluki fa'lami. Itu lebih tepatlah. Kalau kita jadikan ruslu jadi mubtada, ai huwa ruslu kainatun fil Muharram. Kalau kita kata ar-rusla jadi maf'ul bih bagi fi'il mahzuf. Min babi istighal. War-rusla fi Muharram al-Muharram arsalahum ilal muluki fa'lami. Dan Nabi menghantar utusan-utusan pada bulan Muharram yang dimuliakan, arsalahum, Nabi hantar mereka ilal muluki fa'lami, kepada raja-raja. Ketahuilah engkau akannya. Nabi hantar sahabat-sahabat Nabi, Dihyah al-Kalbi, Nabi hantar ke Raja Rom. Abdullah bin Huzafah, Nabi hantar ke Raja Parsi, Kisra. Allahumma salli Muhammad. Amru bin Dhamir, Nabi hantar ke An-Najashi. Hatib bin Abi Balta'ah, Nabi hantar ke Muqawqis, dan beberapa orang sahabat lagi lah. Jadi Nabi hantar, ada yang terima dakwah Nabi, ada yang koyok surat Nabi, ada yang terimanya secara baik tapi tak masuk Islam, seperti Raja Rom. Nanti kita sambung baliklah bagaimana sahabat-sahabat ni dia hantar surat-surat kepada raja-raja empire kerajaan ketika itu. Jadi berlakunya pada tahun yang ke-7 lah. Yang ke-7. Berlaku pada tahun yang ke-7 Hijrah. Cuma ada yang mengatakan Nabi Mukatabatul Muluk ni, Nabi hantar surat ni pada tahun yang akhir tahun ke-6. Ada pandangan kata akhir tahun ke-6. Cuma dalam kitab ni dimasukkan dalam tahun yang ke-7. Kita berhenti di sini dululah insya-Allah, sebab internet pun dia tak stabil ni. Kita sambung pada kelas seterusnya lah. Mukatabatul Muluk ni, Nabi hantar surat pada raja-raja ni, nanti saya ceritakan pada kelas seterusnya peristiwa yang berlaku pada tahun ke-7. Cuma ini khilaf lah. Ada yang mengatakan Nabi hantar surat ni pada akhir tahun yang ke-6. Wallahu ta'ala alam. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala yang buruk itu datang dari saya sendiri. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah.